Assalamualaikum kepada Encik Ali. Saya Nur Afrika Mahizan dan rakan-rakan akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kesan Dasar Pecah dan Perintah British ke atas Polarisasi dan Konflik Etnik. Pertama sekali, saya akan terangkan tentang pecah dan perintah. Pecah dan perintah merupakan satu dasar untuk mendapatkan dan menakluk sesebuah kawasan dengan cara memecahkan kelompok kuasa yang besar kepada kelompok yang lebih kecil. Konsep ini juga merujuk kepada pemecahan struktur kekuasaan sedia ada dan menghalang kelompok-kelompok kecil itu daripada bersatu dan berhubungan. Kiranya pecah dan perintah ni dia akan buat pengasingan kuasa-kuasa besar ataupun kaum yang sedia ada supaya tiada penghubungan yang berlaku. Seterusnya, saya akan terangkan plot bagaimana terjadinya pecah dan perintah. Selepas kejatuhan Portugis pada 1873, bangsa Eropah mula campur tangan di tanah Melayu. Bahan hasil bumi yang berharga seperti biji timah, biji besi dieksploit oleh bangsa Eropah. Mereka mengawal kekayaan perdagangan dan menambah pengaruh politik di Malaysia. Malaysia kan memang kaya dengan biji timah dan biji besi. Jadi, mereka mula mengeksploit bahan hasil bumi ini. Tidak lama kemudian, melalui perjanjian Pangku pada tahun 1874, pihak Inggeris mendapat kuasa untuk mengutip hasil dan memberi masuk buruh luar ke dalam tanah Melayu. Perkara ini menyebabkan berlakunya kemasukan orang Cina dan India secara beramai-ramai. Orang Cina digunakan dalam industri pelombongan biji timah, manakala orang India pula menguasai penghasilan getah. Walaupun ramai imigran yang telah masuk ke tanah Melayu, pihak Inggeris membataskan hubungan antara etnik. Tiada langsung perhubungan antara etnik yang berlaku pada waktu itu. Di sinilah mana saya katakan dasar pecah dan perintah. Menjelang 1947, orang Cina di tanah Melayu mencecah 2 juta, manakala orang India pula hampir 600,000. Mari kita lihat dengan lebih terperinci tentang dasar pecah dan perintah British. British memperkenalkan dasar pecah dan perintah di tanah Melayu bertujuan untuk mengekalkan pemerintahan mereka. Orang Melayu kekal dengan cara hidup tradisi menjadi petani atau nelayan dan duduk di kampung. Menurut sebuah artikel, pihak Inggeris memberikan alasan bahawa tradisi Melayu tidak sepatutnya terganggu dengan kemajuan dan pemodenan yang dilakukan di bandar. Orang Cina pula dibawa masuk ke tanah Melayu untuk aktiviti pelombongan dan tinggal di kawasan bandar. Manakala orang India dibawa masuk ke tanah Melayu dan ditempatkan di ladang getah. Terdapat beberapa konflik yang diketengahkan dalam kajian ini, antaranya adakah perbezaan yang telah tercipta hasil dari dasar pecah dan perintah akan merenggangkan hubungan etnik di Malaysia. Setiap kaum di Malaysia mahu mengekalkan identiti budaya masing-masing. Walaupun begitu, masih ada cara bagaimana ianya dapat dilakukan dengan aman dan tanpa rusuhan. Rakyat perlu biasa dengan konsep akomodasi yang membawa maksud menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain. Seterusnya, kesan dasar pecah dan perintah yang dialami oleh masyarakat pada suatu ketika dahulu, kesannya bukan pada waktu itu saja, tetapi kesannya berpanjangan sehingga sekarang. Ini mungkin kerana sesetengah amalan yang dilakukan pada ketika itu menjadi tradisi turun-temurun dan diguna pakai sehingga sekarang. Rakyat masih mahukan keistimewaan untuk kaum mereka sendiri, untuk mengekalkan identiti kaum mereka.
Jika dilihat dari sudut yang positif pula, dasar pecah dan perintah mempunyai kesan yang baik kepada penduduk tanah Melayu, antaranya pengekalan identiti dan budaya kaum. Kedatangan imigran yang ramai ke tanah Melayu tanpa segregasi yang dilakukan oleh pihak Inggeris pasti akan mencemarkan identiti asal penduduk tanah Melayu. Antara kesan dasar pecah dan perintah British ialah yang pertama, wujud jurang ekonomi antara kaum, yang kedua, wujud perbezaan pendidikan, seterusnya wujud akhbar dan persatuan, dan yang akhir sekali parti politik berbeza antara kaum. Kami jadikan kesan-kesan dasar pecah dan perintah ini sebagai objektif kajian kami. Assalamualaikum Cik Ali. Saya Fatina Nasrin binti Rozwardi dari BITD FTMK akan membentangkan tentang kajian lepas. Saya akan membentangkan kajian lepas berkaitan dengan dasar pecah dan perintah British. Artikel bertajuk Impak Penjajahan British dan Jepun terhadap hubungan Melayu-Cina di Tanah Melayu menyatakan perasaan prejudis dan prasangka sesama kaum semakin meningkat disebabkan dasar British yang dilaksanakan. Perasaan itu berpunca dari peminggiran berdasarkan zon kemakmuran ekonomi yang dicetuskan oleh pihak British ketika proses pengorientasian kekayaan negara. Tambahan pula, kesempitan hidup ketika zaman kemelesetan ekonomi dan penduduk Jepun turut merenggangkan hubungan di antara orang Melayu dan Cina. Yang kedua, menurut Cha Bong-kin 1983, usaha orang Cina telah menjadikan perniagaan mereka semakin meningkat. Bagi orang Melayu, ia dilihat sebagai satu ancaman besar kepada situasi politik dan ekonomi mereka. Artikel kedua ialah artikel prinsip hubungan sosial bagi menangani konflik dalam masyarakat Malaysia berteraskan Islam. Gomez 1999 menyatakan dasar pecah dan perintah yang menjadi polisi British di Tanah Melayu memberi kesan yang negatif dan menyebabkan masyarakat berbinang kaum hidup dalam keterasingan. Menurut Sanusi 1981, wujudnya pengkhususan ekonomi dan pengasingan tempat tinggal di antara etnik mengurangkan peluang perhubungan antara kumpulan etnik serta memperkuatkan prasangka etnik, stereotip dan etnosentrisme di kalangan mereka. Saya akan menerangkan objektif pertama iaitu jurang ekonomi antara kaum. Jurang ekonomi antara kaum pada satu ketika dahulu memang jelas kelihatan, lebih-lebih lagi antara Melayu dan Cina. Kemajuan ekonomi kaum Cina tinggal di bandar, mengusahakan pelombongan biji timah, amat berbeza dengan ekonomi tradisional Melayu yang hanya berada di kawasan kampung. Salah satu sebab ekonomi orang Melayu mundur ialah masyarakat orang Melayu tidak digalakkan untuk menyertai ekonomi moden di kawasan bandar. Antara sebab lain adalah orang Melayu bersikap boros, tidak pandai menilai harta dan tidak mahu keluar dari zon selesa, comfort zone, sentiasa berasa cukup dan tidak mahu melangkah ke hadapan. Beberapa soalan telah disoal melalui soal selidik yang disebarkan menggunakan Google Form untuk saya kaitkan dengan objektif saya. Soalan yang telah disoal adalah, adakah masih wujud jurang ekonomi antara kaum di Malaysia pada masa ini? Jika kita lihat di graf yang saya sertakan, 92% daripada responden bersetuju bahawa jurang ekonomi antara kaum di Malaysia masih wujud sehingga kini. Perkara ini menunjukkan bahawa masih wujud perbezaan kemajuan ekonomi antara kaum, termasuklah dari aspek jual beli barangan runcit, perkilangan maupun hartanah. Walaupun dasar pecah dan perintah dilaksanakan
Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, impaknya masih terkesan sehingga kini. Kemajuan ekonomi antara kaum masih terdapat jurang kecil. Soalan seterusnya, pengkaji bertanyakan tentang adakah jurang ekonomi boleh menyebabkan konflik antara kaum di Malaysia ataupun isu perkauman menjadi isu perkauman. Isu perkauman sudah tidak asing lagi di Malaysia kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan agama. Melalui hasil soal sidik yang diperoleh, majoriti mengatakan jurang ekonomi boleh menimbulkan isu perkauman, manakala segelintir saja yang berpendapat sebaliknya. Pada pandangan pengkaji, jurang ekonomi memang boleh menjejaskan hubungan etnik dalam Malaysia kerana kaum yang jauh ketinggalan akan berasa terasing dan berasa tidak menerima keadilan. Malaysia memerlukan penilaian dari dimensi kaum. Maksud di sini adalah bukan hanya memfokuskan pada pembangunan ekonomi tetapi juga agihan dari sudut kaum. Ini adalah untuk memelihara perpaduan kaum di Malaysia. Rakyat Malaysia pula perlu meningkatkan pengetahuan tentang sejarah sesuatu dasar sebelum membuat sebarang spekulasi atau kesimpulan. Rakyat perlu tahu sejarah sesuatu dasar itu kerana mungkin pada waktu itu adalah pilihan terbaik. Dengan memahami sejarah, isu perkauman dapat dielakkan daripada berlaku. Sudah pasti semua tahu tentang peristiwa hitam yang telah meninggalkan kesan kepada rakyat Malaysia. Diharapkan rakyat dapat mengambil berat soal sensitiviti kaum dan adab bermasyarakat pada setiap masa. Seterusnya, jika dilihat dari sudut positif, jurang ekonomi yang berlaku merupakan saingan sihat antara kaum selagi tidak menimbulkan isu perkauman. Cuba bayangkan setiap kaum bersungguh-sungguh dalam mendahului bidang ekonomi. Ia mendapat memberikan impak yang positif kepada ekonomi negara. Seterusnya, rakyat Malaysia mampu mewujudkan integrasi nasional apabila mereka saling bekerjasama dalam bidang ekonomi. Contoh yang saya dapat berikan adalah ekonomi penghasilan beras di mana kebiasaannya pengusaha sawah padi adalah orang Melayu dan berurusan dengan pengilang beras yang berbangsa Cina. Sepanjang penghasilan beras ini, interaksi antara kaum berlaku dan dapat mengeratkan lagi hubungan etnik sesama kaum. Sekian saja dari saya. Teruskan dengan objektif yang kedua. Assalamualaikum Encik Ali. Saya Fatina Nasrin binti Rozwardi dari BITD FTMK akan membentangkan kesan dasar pecah dan perintah British ke atas polarisasi dan konflik etnik. Terdapat 4 kesan dasar pecah dan perintah British ke atas Tanah Melayu, iaitu ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Saya akan membentangkan dengan lebih lanjut tentang kesan dasar pecah dan perintah British ke atas pendidikan. Tetapi saya akan menjelaskan dahulu apakah itu polarisasi. Polarisasi bermaksud sikap perkauman yang menjadi asas masalah utama perpaduan antara kaum atau etnik berbelang bangsa di negara ini. Unsur-unsur perkauman ini lebih ketara apabila dibandingkan dengan kesanggupan bagi mencapai integrasi nasional. Sentimen ini telah ditanam kukuh oleh penjajah Inggeris pada setiap jajahannya dengan adunan dan acuan mereka iaitu pecah dan perintah. Mengapa polarisasi boleh berlaku? Masalah polarisasi telah wujud sejak zaman penjajahan British lagi. Pemerintahan mereka pada masa itu mempunyai dasar yang mengekalkan struktur kelas dan sosioekonomi kaum-kaum tertentu. Pihak British tidak menyediakan satu sistem persekolahan yang bersepadu. Sebaliknya, mereka membiarkan kewujudan sistem pendidikan yang berbagai-bagai aliran termasuk aliran Inggeris
Melayu, Cina dan Tamil. Pihak Inggeris telah membangunkan Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil dan Sekolah Inggeris. Masyarakat Melayu Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan yang berbeza. Disebabkan sistem pendidikan yang berbeza, ia mewujudkan jurang hubungan di antara kaum. Ini adalah ciri-ciri sekolah vernakular semasa Perintah British di Tanah Melayu. Pertama, setiap sekolah dikhususkan hanya untuk sesuatu kaum sahaja. Kedua, tidak ada dasar berhubung bahasa yang tunggal. Ketiga, geografi yang berbeza, iaitu kedudukan sekolah yang terpisah jauh. Keempat, kurikulum sekolah yang tidak selari. Saya akan menceritakan sejarah dasar pecah perintah pendidikan di Tanah Melayu dan membincangkan tentang sejarah sekolah vernakular Melayu, Tamil dan Cina. Pihak British mengamalkan dasar bebas atau laissez-faire, iaitu sistem persekolahan berkembang mengikut haluan masing-masing. Disebabkan ini, jurang ekonomi dan sosial dilihat semakin ketara di kalangan rakyat. Matlamat utama sistem pendidikan British ialah untuk memberikan pendidikan kepada golongan rakyat untuk membolehkan sebahagian daripada mereka dapat memenuhi keperluan tenaga kerja dan ekonomi yang diperlukan oleh pihak British, serta bertujuan untuk menyekat peluang orang Melayu dan masyarakat tempatan dari mengembangkan bakat mereka dan memisahkan mereka dari perkembangan sosioekonomi di Tanah Melayu. Saya akan menceritakan sejarah penubuhan sekolah vernakular yang berada di Tanah Melayu. Pertama, Sekolah Melayu. Pendidikan Melayu menekankan pembelajaran Al-Quran dan pengetahuan asas seperti membaca, menulis dan mengira. Pendidikan Melayu hanya di peringkat rendah sahaja. Bagi anak Melayu yang bercita-cita tinggi serta ingin melanjutkan pelajaran, terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Kedua, Sekolah Vernakular Cina. Penubuhan sekolah Cina diuruskan oleh masyarakat Cina tempatan. Pada awalnya, sistem pendidikan di sekolah Cina tidak teratur. Pada peringkat awal, penubuhan sekolah Cina berkait rapat dengan sistem pendidikan di China. Menurut Victor Purcell, 1980, guru-guru, buku teks dan kandungan kurikulum dan bahasa pengantar semuanya dibawa dari negara China. Bukti terawal menunjukkan penubuhan sekolah Cina di Tanah Melayu ialah pembukaan sekolah-sekolah mereka di Melaka dalam tahun 1815. Sekolah ini telah dibuka oleh Persatuan Mubalik London. Yang ketiga, Sekolah Vernakular Tamil. Sekolah Tamil didirikan di ladang-ladang getah yang sebahagian besar menempatkan kaum keturunan India. Sekolah pertama Tamil telah ditubuhkan pada tahun 1895. Pihak kerajaan atau majikan ladang getah tidak memberi bantuan sama ada dari segi fizikal, kewangan dan pedagogi. Oleh itu, sekolah Tamil yang didirikan di ladang-ladang getah menghadapi beberapa kekurangan dari segi kurikulum, tenaga pengajar dan pedagogi. Sekolah ini tidak mempunyai kepentingan dan sebahagian besar pelajarnya akan kekal di ladang getah dan menjadi buruh kasar. Yang keempat, Sekolah Inggeris. Tujuan Sekolah Inggeris diwujudkan adalah untuk mengekalkan kuasa penjajah seperti yang terdapat di merata-rata dunia. Sekolah pertama Inggeris ditubuhkan di Singapura pada tahun 1815. Seterusnya ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1816, iaitu Penang Free School. Guru-guru di sekolah adalah mubalik-mubalik Kristian. Pendidikan aliran Inggeris mula diperkenalkan di Tanah Melayu apabila Penang Free School ditubuhkan. Pada pertengahan abad ke-19, mubalik-mubalik Kristian
membantu menubuhkan beberapa buah sekolah lagi. Kebanyakan sekolah-sekolah ini ditubuhkan di kawasan bandar dengan bantuan kerajaan British. Kurikulumnya bercorak seperti kurikulum Grammar School of Great Britain bertujuan untuk melahirkan pegawai-pegawai pentadbir rendah bagi memenuhi keperluan kuasa metropolitan British. Ini adalah kelemahan-kelemahan sistem pendidikan vernacular di Tanah Melayu. Pertama, mempelajari sistem pendidikan yang berbeza-beza. Setiap sekolah vernacular mempunyai sistem dan ideologi pembelajaran yang berbeza-beza. Kedua, murid-murid daripada pelbagai kaum terpisah dan mereka tidak dapat berkomunikasi antara mereka. Ketiga, tidak dapat memupuk perpaduan kaum. Perpaduan kaum sukar dicapai disebabkan kefahaman setiap kaum yang berbeza-beza. Yang keempat, penggunaan bahasa yang berbeza-beza sebagai bahasa pengantar telah menyebabkan setiap kaum hanya tahu bercakap dalam bahasa ibunda masing-masing dan mereka tidak dapat berinteraksi dengan baik sesama sendiri. Ini adalah hasil kajian daripada kajian yang kami telah buat. Ini adalah data demografi kami dari hasil kajian yang telah kami buat. Sebanyak 56 responden telah melakukan respon kepada kajian kami. Sebanyak 55.4% responden merupakan pelajar FMK dan 21.4% adalah lain-lain. Sebanyak 87.5% merupakan responden perempuan, manakala 12.5% merupakan responden lelaki. Sebanyak 75% umur responden kami dari golongan 22 tahun sehingga 25, manakala 21.4% merupakan golongan umur 18 tahun hingga 21 tahun. Untuk demografi bagi kaum, sebanyak 82.1% responden merupakan kaum Melayu, manakala 12.5% adalah dari kaum Cina. Ini adalah soal kaji selidik kami tentang pendidikan. Soalannya adalah, adakah perbezaan pendidikan antara kaum boleh menghalang untuk mewujudkan perpaduan dan kesepakatan di Malaysia? 73.2% bersetuju bahawa perbezaan pendidikan boleh menghalang untuk mewujudkan perpaduan, manakala 26.8% tidak bersetuju bahawa perbezaan pendidikan boleh menghalang untuk mewujud perpaduan. Soal kaji selidik saya yang kedua, adakah peranan institusi pendidikan penting dalam membendung masalah antara kaum? 92.9% dari responden bersetuju bahawa peranan institusi penting untuk membendung masalah antara kaum, manakala 7.1% tidak bersetuju. Pada pendapat saya, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pendidikan juga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mewujudkan perpaduan di antara kaum. Jika pendidikan dipandang remeh dan membezakan sistem pendidikan pada setiap kaum, pelbagai masalah akan mula timbul. Contohnya, perpaduan di kalangan kaum tidak dapat dipupuk kerana setiap kaum terpisah di antara satu sama lain. Kedua, berlakunya perbezaan ideologi dan kefahaman disebabkan perbezaan dalam penggunaan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran di setiap sekolah. Ketiga, ia juga akan mewujudkan semangat perkauman yang menebal terhadap kumpulan etnik lain. Dan keempat, kurang memberi ruang kepada pelajar untuk memahami perbezaan dan persamaan yang terdapat sesama kumpulan etnik. Konklusinya, dasar pecah dan perintah British dalam sistem pendidikan ini jelas menunjukkan impak yang negatif terhadap perpaduan antara etnik di Tanah Melayu. Impak dari aspek perpaduan begitu jelas dalam setiap kaum di Tanah Melayu. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian etnik seharusnya menolak dasar ini supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan aman dan damai.
Namun begitu, kualiti sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini terus ditingkatkan agar perpaduan di kalangan kaum sentiasa aman dan damai. Salam sejahtera Encik Ali, saya Krishmalini anak perempuan Morgan. Saya ingin membentangkan kesan dasar pecah dan perintah British ke atas polarisasi dan konflik etnik. Pertama sekali, definisi pecah perintah. Apakah itu pecah perintah? Satu strategi untuk mendapatkan dan menakluk sesebuah kawasan atau wilayah dengan cara memecahkan kelompok kuasa yang besar kepada kelompok yang lebih kecil. Seterusnya, konsep ini juga merujuk kepada pemecahan struktur kekuasaan yang sedia ada dan menghalang kelompok-kelompok kecil itu daripada bersatu dan berhubungan. Okey, seterusnya, dasar pecah perintah British. Semasa zaman pemerintahan British di Tanah Melayu, pihak British telah membawa masuk buruh-buruh dari negara lain iaitu masyarakat Cina dari negara Cina dan masyarakat India dari negara India. British kemudian melaksanakan dasar pecah dan perintah di Tanah Melayu dengan mengasingkan ketiga-tiga kaum ke sosioekonomi yang berbeza di mana setiap jenis ekonomi yang akan dijalankan adalah tempat yang berbezanya. Tujuan pihak British melaksanakan dasar tersebut adalah untuk mengekalkan pemerintahan mereka. Orang Melayu kekal dengan cara hidup tradisi, contohnya menjadi petani, nelayan dan duduk di bahagian kampung. Orang Cina pula dibawa masuk ke Tanah Melayu untuk aktiviti pelembungan biji timah dan tinggal di bandar. Orang India dibawa masuk ke Tanah Melayu dan ditempatkan di ladang getah. Seterusnya, kesan dasar pecah perintah British. Okey, kesan pengamalan dasar pecah dan perintah untuk jangka masa yang panjang ialah berlakunya perbezaan etnik, kesan ekonomi, kesan politik, sistem pendidikan dan kesan sosial iaitu kewujudan akhbar pelbagai bahasa serta kewujudan persatuan pelbagai kaum yang menjurus kepada jurang perbezaan antara kaum yang menyukarkan perpaduan antara satu sama lain. Kewujudan masalah polarisasi etnik dan kegagalan asimilasi disebabkan kegagalan pemerintah British. Setiap etnik dilayan secara berbeza-berbeza. Seterusnya, satu daripada objektif kajian ini adalah kewujudan akhbar pelbagai bahasa dan kewujudan persatuan pelbagai kaum. Kesan jangka sama panjang pengamalan dasar pecah dan perintah British telah mewujudkan masalah perpaduan di antara kaum melalui kewujudan akhbar pelbagai bahasa dan kewujudan persatuan pelbagai kaum. Daripada kajian soal selidik, untuk menjalankan tugasan projek ini, kami telah menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan benar. Jumlah responden ialah seramai 56 responden yang kebanyakannya terdiri daripada golongan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kaedah yang kami gunakan membolehkan kami untuk mendapatkan maklumat yang tepat bagi objektif kajian. Pertama sekali, berdasarkan rajak pertama ini, kita dapat melihat bahawa 71.4% menyatakan bahawa masih wujud akhbar dan persatuan kebajikan mengikut kaum masing-masing di Malaysia pada masa ini, manakala 28.6% menyatakan tidak. Seterusnya, berdasarkan rajak kedua, kita dapat melihat bahawa 66.1% menyatakan bahawa kewujudan akhbar
dan kewujudan persatuan kebajikan mengikut kaum masing-masing boleh menjadi faktor kepada berlakunya konflik etnik di Malaysia, manakala 33.9% menyatakan tidak. Okey. Kesan kewujudan akhbar pelbagai bahasa. Okey, akhbar merupakan salah satu media yang berkesan untuk memupuk perpaduan masyarakat. Melalui akhbar-akhbar ini, idea-idea berkaitan dengan perjuangan kebangsaan dapat disalurkan kepada rakyat. Semasa penjajahan Inggeris, akhbar adalah alat untuk meniup dan menyemarakan semangat perkauman di dalam kalangan pelbagai kaum yang terdapat di tanah Melayu. Selain itu, terdapat pelbagai akhbar-akhbar yang diterbitkan bagi memenuhi selera setiap kaum. Okey, contoh-contoh akhbar adalah bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil dan juga bahasa Inggeris. Okey, contoh-contoh akhbar Melayu yang diterbitkan oleh kaum Melayu ialah Wanita Malaya, Utusan Melayu dan Majlis. Orang Cina pula Lat Pau, Nyang Siang Pau dan Modern Daily News. Akhbar India pula Ulaga Nation, Tamil Nation dan Tamil Murasu. Okey, setiap akhbar ini berperanan melaporkan berita tentang kegiatan sosial dan ekonomi suku kaum masing-masing. Okey, bagi akhbar Cina dan India, akhbar-akhbar mereka turut menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara asal mereka. Contohnya negara Cina dengan negara India. Okey, kebanyakan akhbar-akhbar ini memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal dan masyarakat mereka sahaja. Okey, contohnya akhbar berbahasa Cina lebih mengutamakan perkembangan dan kejadian yang berlaku di China. Akhbar Tamil pula membesar dan menonjolkan berita yang berlaku di negara India. Okey, seterusnya akhbar-akhbar Inggeris pula memberikan tumpuan ke arah perkembangan dan pemerintahan British sahaja. Okey, setiap kaum cuba untuk menonjolkan berita, budaya dan perkembangan yang berlaku di sekitar kelompok kaum mereka sendiri dan di negara asal mereka sahaja. Mereka ingin menunjukkan semangat kecintaan mereka terhadap tanah air dan kaum mereka sahaja. Kesimpulannya, penggunaan akhbar yang berbeza bahasa telah menyebabkan semangat perkauman menyemarak dalam keadaan tertentu sehingga ianya kelihatan boleh menyetuskan rusuhan antara kaum. Okey. Kesan kewujudan persatuan pelbagai kaum. Okey, pertamanya, pelbagai persatuan kebajikan, sukan dan pertubuhan-pertubuhan sosial ditubuhkan oleh setiap kaum untuk mengendalikan aktiviti kaum masing-masing. Pertemuan ini berlaku dalam bentuk hanya untuk menonjolkan identiti, persaingan dan juga semangat kekauman masing-masing. Seterusnya, kebanyakan persatuan ini diadakan khusus untuk kepentingan satu kaum sahaja. Okey, contohnya pada tahun 1937 orang India telah menubuhkan satu persatuan India. Okey, persatuan ini ditubuhkan bertujuan untuk mendesak kerajaan British supaya mengambil tindakan untuk membaiki keadaan pekerja-pekerja India ke arah yang lebih baik. Selain itu, terdapat juga penubuhan persatuan sukan. Okey. Tetapi persoalannya, adakah sukan ini dapat mengeratkan perpaduan kaum di antara satu sama lain? Contohnya, orang Cina bermain bola sepak bersama orang
Melayu ataupun orang Melayu sendiri bermain bola keranjang dengan orang Cina pada waktu petang. Bagi generasi muda sekarang, ramai yang masih bersukan atau beriadah mengikut kaum masing-masing tanpa menghiraukan kaum lain. Ini dapat dibuktikan sendiri di kawasan perumahan dan sebagainya. Okey, keadaan ini mendorong kepada semangat perkauman kerana setiap kaum akan cuba untuk memenangkan persatuan sukan kaum mereka sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok peranan-peranan kewujudan akhbar dan persatuan untuk mengelakkan konflik etnik di Malaysia. Okey. Akhbar memainkan peranan penting dengan membuat sesuatu liputan tentang sesuatu isu perkauman tanpa condong atau memihak ke mana-mana kaum sekalipun. Yang kedua itu, akhbar juga memainkan peranan yang sangat penting lagi berkesan untuk membantu memupuk perpaduan negara melalui penyampaian maklumat, pembentukan sikap, pandangan rakyat dan penerapan nilai-nilai positif ke arah memajukan semangat perpaduan. Yang ketiga pula, akhbar dan juga majalah akan digalakkan memberikan sumbangan kepada usaha memantapkan perpaduan negara. Persatuan-persatuan juga memainkan peranan penting dalam menggalakkan aktiviti-aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan etnik dalam kalangan Malaysia. Seterusnya, persatuan-persatuan juga boleh meningkatkan pengetahuan dan amalan bersukan ke arah kewujudan budaya sukan di kalangan masyarakat. Akhir sekali, persatuan juga boleh menggalakkan penyertaan aktiviti sukan yang lebih luas di semua peringkat bagi membentuk sesebuah masyarakat yang berdisiplin dan bersatu padu. Kesimpulannya, persatuan dan akhbar merupakan aspek yang penting untuk memupuk perpaduan antara kaum. Seterusnya, persatuan dan akhbar juga memainkan peranan penting untuk menjalin kesepaduan dan melahirkan keharmonian walaupun wujud banyak perbezaan dalam kalangan masyarakat. Dan juga mengelakkan berlakunya konflik etnik di Malaysia. Selamat pagi, sir. Nama saya Lim Meng Kai dari Kumpulan 4 BIDD. So, tajuk untuk hari ini saya nak present ialah kesan politik yang berlaku selepas dasar pecah dan perintah British. Okay. So, topik yang hari ini saya discuss semua akan dalam segi politik. Okay, so yang ni hari ini untuk nak present. So, pertama saya akan present about Google Form, soalan seliti itu. Okay. So, next one saya akan discuss about objektif saya untuk kesan politik yang berlaku selepas dasar pecah dan perintah British. Lepas tu saya ada 7 parti politik berbeza antara kaum, tu 3 parti politik, tu MCO, MIC dengan UMNO. So yang akhirnya saya akan masuk kesimpulan. Kesimpulan ada pandangan saya. Okay. So melalui graf pertama dengan mengenai graf tersebut yang terdapat 56 respon melalui Google Form dengan soalan adakah konsep sistem pentadbiran pada masa dahulu masih berlaku pada masa ini. Okay. So maksud soalan tersebut ialah adakah perbezaan antara konsep sistem pentadbiran pada hari ini berubah? Masa dahulu ada perubahan ke tidak? Okay. So terdapat respon
60.7 ya dengan 39.3 tidak. So pada pandangan saya yang majority itu 60.7 berkata ya, mereka berasa konsep sistem pentadbiran pada masa ini tiada perubahan. Hal ini demikian kerana mereka berasa konsep sistem pentadbiran pada masa hari ini masih berkonsep mementingkan kaum-kaum diri sendiri. Sebaliknya kepada yang minoriti 39.3 yang respon tidak, mungkin mereka nampak perubahan sistem pentadbiran. Sebab perkembangan atau peningkatan negara boleh dinampak dengan pada masa dahulu dengan masa sekarang. Okay, so saya boleh pergi next slide. So dalam graf kedua kita terdapat juga 56 respon dengan soalan adakah dasar Melayu dahulu masih wujud dalam zaman ini. Yang graf ini kita dapat result yang hasil yang hampir sama rata. Okay, itu 51.8 ya dengan 48.2 tidak. Okay, so pada pandangan saya bagi mereka yang respon ya itu majority mereka berasa kerajaan dan perlembagaan masih menghadapi dasar Melayu dahulu. Okay, so hal ini saya berkata tersebut kerana dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia perkara 153 berkata bahawa hak keistimewaan orang Melayu tidak boleh dipersoalkan dan tidak boleh dipertikaikan oleh kaum-kaum lain. Kata Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim berkata, rakyat Malaysia dari mana-mana kaum yang mempersoal atau mempertikaikan perkara 153 dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia yang berkata keistimewaan atau kedudukan orang Melayu tidak boleh adalah satu buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Bagi mereka yang mempersoal adalah orang yang tidak memahami sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Okay, so mereka berasa tersebut sebab mereka tidak memahami perlembagaan dengan sejarah Malaysia. Okay, kepada mereka yang respon tidak, mereka mungkin mereka boleh nampak kerajaan pada zaman ini memberi bantuan sara hidup kepada semua kaum yang di Malaysia. Okay, semua kaum yang ada kerakyatan. So dasar Melayu pada dahulu tidak masih wujud pada zaman ini. Sebagai contoh, kerajaan telah memberi bantuan sara hidup secara one-off dengan wang tunai kepada golongan atau kumpulan M40 ke bawah, iaitu M40 dengan B40.
Okay, so itu saja dari graf tersebut. So kita kepada next slide. So next one is kesan, pecah dan perintah. Akan dari segi politik, so selepas pecah dan perintah antara tiga kaum itu, orang Melayu kekalkan hak mereka sebagai orang tempatan, iaitu mengalahkan perlembagaan. Okay. So next point is pemerintah Melayu menerima Dewan Undangan dan Presiden yang dikemukakan oleh penjajah British. So point ini berkata untuk mengubah law perlembagaan yang dulu, law yang dulu, untuk mengelakkan hak mutlak dengan raja-raja Melayu yang dahulu. Okay, so pada masa itu masih wujud dasar orang Melayu dahulu, iaitu sebab orang Melayu nak mengekalkan hak mereka sebagai orang tempatan. Dan pada masa itu orang Cina dengan orang India dianggap sebagai orang asing, sebab orang Cina dari negara Cina dan orang India dari negara India. Okay, so next. Okay, so bagi next one will be bagi kaum lain. Okay. Yang tersebut, yang seterusnya, pendatang asing itu orang Cina dengan orang India tidak boleh menyertai dalam pentadbiran, dan sistem pemerintah orang Cina khususnya didiri oleh penjajah British. Okay, yang 2 poin. So, okay, pada masa itu kesan tersebut wujudkan parti politik yang berbeza antara kaum. Yang pertamanya UMNO. So, UMNO ialah sebuah parti politik di Malaysia yang dipimpin oleh Presiden Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu selepas Perdana Menteri ke-6 Dato' Seri Najib Razak. Okay, so UMNO diasaskan 11 Mei 1946 tahun 46, dipimpin oleh Presiden Dato' Seri On Jaafar. Okay, so majoriti parti ini didiri daripada orang Melayu. So boleh nampak perpisahan antara kaum di sini. Okay, the next one akan ialah MCA. Yang majoriti untuk parti tersebut ialah orang Cina. So MCA ialah sebuah parti politik majoriti Cina yang dipimpin oleh Li Ka-shing sekarang. Okay, so Li Ka-shing ialah Menteri Pengangkutan bermula Mac 2020. Okay, yang parti tersebut mulai Februari 1949 dan dipimpin oleh Tan Cheng Lock pada masa itu. Okay. So, seterusnya ialah IMC, Malaysian Indian Congress. Okay, MIC majoriti terdiri daripada orang India. So, parti politik tersebut dipimpin oleh Presiden Pineshwaran Saneshi. Beliau mengambil jawatan yang dipertua Dewan Negara Malaysia pada April 2016. Okay, IMC ditubuh pada Ogos 1946, dipimpin oleh John RTV dan Janaki Ati Nahafan. Okay, so daripada tiga-tiga parti tersebut boleh nampak perpisahan antara orang Cina, orang India dengan orang Melayu. Okay, so next one. Okay, pandangan saya akan terang dalam segi politik. So pandangan saya haraplah mengurangkan corak pemikiran mengundi ikut kaum. Maksudnya kalau boleh more focus on the future of the country, yang masa depan negara, bukan
mengundi mengikut kaum. Sebagai contohnya, bukan orang Cina mesti mengundi MCA, bukan orang India mesti mengundi IMC. Cuma boleh mau mengambil berat dengan masa depan negara, bukan mengikut kaum. Itu pandangan saya. So next one lebih kesimpulan. Hubungan antara kaum adalah penting. Ini ada sedikit typo, nanti saya akan ubah. Bukan adalah penting sebab kalau tiada sebarang hubungan antara kaum akan menyebabkan konflik atau gaduh, akan menyebabkan sesuatu negara tidak aman dengan politik akan tidak stabil. Kalau politik yang tidak stabil akan menyebabkan ekonomi, sosial semua terjejas. Sebab kalau politik yang tidak stabil tidak akan melabur di negara kita. So yang pecah dan perintah akan menyebabkan tiada hubungan antara kaum. Hal demikian kerana orang Cina, orang Melayu dan orang India akan berpisah dan tiada komunikasi antara tiga kumpulan tersebut. So akan menyebabkan tiada hubungan antara kaum. So itu saja daripada saya. So terima kasih semua orang yang dengar dengan semua. Akhir sekali, rumusan kajian ini. Pertamanya, pelaksanaan dasar-dasar British di Tanah Melayu menyumbang kepada penghalang perpaduan kaum. Seterusnya, kesan pengamalan dasar pecah dan perintah ialah berlakunya perbezaan etnik, kesan ekonomi, kesan politik, kesan sistem pendidikan dan juga kesan sosial, iaitu kewujudan akbar pelbagai bahasa serta kewujudan persatuan pelbagai kaum yang menjurus kepada jurang perbezaan antara kaum yang menyukarkan perpaduan antara satu sama lain. Oleh itu, sebagai sebuah negara yang mempunyai kaum yang berbilang kaum, kita seharusnya mengubah prinsip pecah perintah di mana kita haruslah bersatu padu, bergandeng bahu dalam menjaga keharmonian serta keamanan negara Malaysia. Keharmonian tidak akan dinikmati tanpa perpaduan. Ibarat bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Akhir sekali, perpaduan kaum perlu dijadikan rukun dalam kehidupan seharian kerana tanpa adanya perpaduan, negara kita mudah dijajah oleh pihak luar. Terima kasih.